Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk anda yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Malam seribu rahmat, saudara. Sebab teman-teman kita sudah pun bergerak ke Arafah, saudara. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas, saudara Yahya Armin, saudara Zamari LC, saudara RA, saudara Yaumon, itu juga saudara Azrul Jalil, saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan, Izzuddin dari Pulau Pinang, saudara Bakat Ahmad. Terima kasih atas doa anda, saudara Syah Ibrahim, Eng Hoi, saudara Abang Yus, saudara Dedi, saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru, saudara Muhammad Faridun Tukiman, saudara Ahmad Map, saudara Puan Nur Azman, saudara Azharuddin Tok Kaya, K, Joka Karim, Erna Dardiri dari Simpang, Taiping, saudara. Saudara Nur Azman, Hani Abdullah, begitu juga Faizal Acoy, Azimah Awang Dul, saudara Elias Ahmad, saudara Safriza Kemam, saudara Air Mata MKT dari Tanah Merah, saudara K, saudara Hamzah Hussein, saudara Madam K, Aziz Muhammad, saudara Fazilah. Begitu juga Safriza Kemam, Air Mata, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Saudara Rosmini dari Pontian, Johor, Lone Ranger pada Love Ranger, JDT 1 Selangor kosong. Macam undi yang akan datang ni nampak gayanya. Saudara, itu saudara Abdul Aziz, Muhammad Hashim Muhammad Din, salam dari salam perpaduan, salam madani, saudara Mat Spana Jaya, saudara Abdul Aziz dari Miri Sarawak, Rosini Korengot juga dari Sarawak, saudara Puan Rashidah Ahmad dari Kota Raya Singapura, saudara Ibjah, salam harafah katanya. Saudara Muhammad Sepana Jaya, UMNO terus mara untuk rakyat Malaysia. Terima kasih. Saudara Fazilah Awang, saudara Hamzah Abdullah, saudara Muhammad Amin, saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Yusai Dras, saudara Muhammad Nazri Syafi'i, Budik Ulik katanya. Saudara Muhammad Nazri Syafi'i dari Alostar Kedah, saudara Abu Seman Hashim dari Batu Pahat, saudara Richard Bakri, Mas Pana, kebenaran tetap bersama dengan bosku katanya. Begitu juga Si Tenang, salam madani, Anggas, saudara, terima kasih saudara Eng Hoi, saya sihat alhamdulillah. Saudara Abu Samah dari Bukit Pucung, Puan Umi Kalsum, Nur Maria, saudara Richard Bakri, saudara Rani Osman, selamat malam. Itu juga dengan saudara Sambuh Hawi Bawi, saudara Puan Noraini Adnan, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Malam ni banyak saudara Zakaria Hashim. Dalam pilihan raya negeri ni, UMNO BN sepatutnya menggunakan cara seperti mana dalam pilihan raya negeri Melaka, insya-Allah katanya. Saudara Jai Pijo, saudara Mat Spana, saudara Azlan Yusof, salam ceria dari Batang Kali katanya. Saudara Haji Osman, begitu juga Hamidah Husin, semoga UMNO mara ke hadapan. Saudara Muhammad Asri Dir dari Kuantan, saudara Nordin Din. Baik saudara, hari ini hari Isnin tanggal 26 Jun 2023, hari yang ke-1194. Virus masih lagi menyerang negara kita saudara, belum ada usainya. Bagaimanapun ada penurunan. Laporan daripada 18 Jun hingga 24 Jun seminggu yang lalu, saudara, daripada Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa jumlah kumulatifnya adalah 2,698. Menjadikan jumlah keseluruhan sehingga saat ini warga kita yang dijangkiti oleh virus tersebut adalah 5,114,717. Tapi bagaimanapun yang sembuh 5,061,264. Cuma sepanjang seminggu lalu, saudara, terdapat 9 kematian yang menjadikan jumlah angka kematian kesan daripada virus tersebut adalah 37,127. Saya lega sikit tengok saudara, tak ada yang ribuan lah saudara dalam tempoh seminggu. Selangor 859, Wilayah Persekutuan 618, lain-lain negeri saudara semua susut. Kecuali di Sabah ada peningkatan sikit daripada 90 kepada 110, dan di mana lagi? Satu lagi tu ada dua. Satu lagi di Labuan daripada 25 kepada 26. Tempoh seminggu saudara.
Terima kasih Kementerian Kesihatan kerana memberi pencerahan kepada saya. Terima kasih Saudara Jamil Idris dan juga Saudara Rio dari Yusuf Melaya. Semoga saudara bahagia. Terima kasih atas laporan yang beri pada saya. Penang Mai katanya, terima kasih. Penang Mai memberi saya satu kuntum, satu kunci. Syarina Irwan. Itu juga saudara Esu Ibrahim, saudara Rohim, saudara Asyaka, Raja Syarizat. Begitu juga Syam Haji Nawawi, saudara Hanan Nur dari Kedah. Katanya kita kalih lah katanya. Begitu juga Puan Aminah Kak Minah, apa khabar Kak? Puan Nurfisah Idris, Jai Pijo, dulu kini selamanya. Saudara Lim, apa khabar? Saudara Kamrul Aziz. Baik, saudara. Usai pencerahan tentang COVID, tentang penyakit virus sebut, tak boleh sebut. Sebut nanti salah. Saudara. Virus je saya kata, semua orang faham lah, saudara. Kita masuk segmen e-commerce. Dekat-dekat nak raya ni, meniaga teruskan. Jangan berhenti meniaga. Terima kasih Dayang Saleha. Kalau anda mempunyai produk, boleh hubungi Al-Azhar di talian 011330414241. Al-Azhar terus memasarkan setangi, albakurnya dan juga minyak wangi dari tanah Arab yang berasaskan pada kayu ud ataupun kayu gaharu. Andainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Cuma ada sehari je lagi saudara untuk memesan dendeng manis Siti Farehah dan juga simpulan kasih Cik Siti. Popeye Sira, nampak gayanya Popeye Sira Lady Maria dia angkat tangan, pesanan penuh. Bagaimanapun boleh memesan, tapi pesanan tersebut akan dihantar usai selepas nanti musim Hari Raya Haji nanti. Saudara. Dan saudara boleh hubungi Nizam di talian 0194351203. Siti Farehah 0177114300. Bagi teman-teman yang berniaga, Puan Ros Chun dari syarikat Emirus Super Carrier masih lagi menanti anda untuk menjadi ejen produknya, iaitu makanan sihat berasaskan oat. Saudara, makanan ini sesuai dimakan waktu pagi bagi menambahkan tenaga, mengenyangkan perut, mengurangkan masalah sembelit, mengimbangkan tahap kolesterol, untuk mengimbangkan nutrisi dalam badan. Saudara, sila hubungi Puan Ros Chun di talian 012-257-5917. Itu sahaja e-commerce. Terima kasih saudara kerana mengizinkan saya untuk mewawarkan produk mereka. Puan Syarifah Pipah, apa khabar? Dia kata terlambat tengok bola JDT. Kalau saya tengok bola, jawabnya tak dapat buat pencerahan. Saudara, mana yang berkesempatan, bola juga saudara, pencerahan terus dilaksanakan. Saudara Jamaluddin Bujang, saudara Raja Nur Azura, apa khabar? Itu juga dengan Aftam, saudara Edi Tahir. Edi Tahir dia kata Waalaikumsalam, komo-komo semua. Lorak Perak, orang Perak. Saudara Kamrul Osman, salam pencerahan. Salam Madani, saudara Ghafar Hamzah dari Kuantan, Pahang. Begitu juga dengan Ardi Yus. Salam, minta bangkitkan OPR yang mendadak. Itu saya dah cakap saudara. Saudara Mak Kelana, terima kasih mendoakan saya. Saudara Cham, saudara Arif, saudara Fif. Begitu juga saudara Yan Mahadi. Terima kasih saudara. Baik, kita masuk segmen naluri kehidupan saudara. Ini elok dijadikan pandangan untuk kita bersama saudara. Sesungguhnya saudara, menolong atau membantu orang yang dizalimi ataupun orang yang dihina oleh orang lain, itu merupakan perbuatan yang sangat disukai oleh Allah. Kerana orang yang dizalimi kebiasaannya mereka tidak mampu atau berpeluang untuk membela diri mereka. Dan umat Islam tidak boleh menginai orang lain. Tapi wajib membantu menghindarkan kezaliman serta menolong saudaranya yang dizalimi sekadar yang termampu. Seorang mukmin juga hendaklah membantu saudaranya jika dihina di hadapan khalayak ramai. Dan amat tidak wajar kita membiarkan saudara kita dihina dan dimalukan di hadapan orang ramai tanpa memberi sebarang bantuan. Seseorang yang berusaha menolong mukmin yang lain dalam kesusahan, mereka pasti akan ditolong oleh Allah dunia dan akhirat saudara. Dalam satu hadis, baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan
Barang siapa yang tidak mahu menolong seseorang mukmin yang dihina, sedangkan dia mampu menolongnya, dia akan dihina oleh Allah di tengah-tengah khalayak ramai pada hari kiamat nanti. Sebaliknya, orang yang menolong saudaranya, walaupun dengan cara tersembunyi dalam perkara yang dapat ditolongnya, dia akan dibantu oleh Allah dunia dan akhirat. Saudara, baginda Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan, perbuatan menzalimi orang lain, menjatuhkan maruah atau kehormatan orang lain dengan apa cara sekalipun adalah merupakan tindakan yang di luar batasan kemanusiaan. Dan perbuatan menghina orang lain di mata masyarakat adalah haram dan tidak sewajarnya dilakukan, kerana perintah Allah menutup keaiban orang lain telah pun diperingatkan. Pesan baginda Rasulullah, orang yang dizalimi hendaklah bersabar di atas apa juga dugaan, kerana Allah akan menganugerahkan kemuliaan kepadanya di hari akhirat kelak, saudara. Jadi, saudara, sebaik mungkin janganlah kita menjatuhkan maruah orang, maki hamun orang. Dan kalau boleh kita bantulah sahabat-sahabat kita yang dizalimi, saudara. Itulah naluri kehidupan kita hari ini, dan mutiara kita, saudara, ini kiriman daripada mantan Ketua Menteri Sabah, Tan Sri Osu Sukam. Katanya, kalimah yang baik dalam satu kalimat adalah dengan meninggalkan amarah. Ya, kita nak cakap apa semuanya, pertama-tama sekali kita tinggalkan amarah. Itu kalimat yang baik adalah meninggalkan amarah. Terima kasih Tan Sri Osu atas kiriman mutiara kata, dah henti-henti beliau mengantar kepada saya untuk perkongsian kita bersama. Malam ini kita berkongsi pula pantun Pak Nazir. Pak Nazir dia mengantar pantun 6 kerat dan pantun 4 kerat. Kata Pak Nazir, nikah diakad di Pekan Naka berasa bangga setelah tercapai datang budak hantaran ditatang. 6 dekad Melayu merdeka, banyak juga kemajuan dicapai, namun tidak seperti pendatang. Jadi Pak Nazir menghayati, dia melihat dah 6 dekad kita mencapai kemerdekaan, tapi warga kita bagaimana? Itu keadaannya. Tambahnya lagi, di dahan sentua bertenggek kera seperti bersedia hendak melayang. Orang tua menyantun usia, tidak sesia Allah menyayang. Jadi kalau kita menyantun usia kita, sedar diri dah tua, kita dah mungkin hampir, orang kata badan pun dah bau tanah. Jadi seharusnya sedar diri, pastilah Allah tidak akan mensesiakan kehidupan mereka, kerana Allah sayang pada orang yang sedar diri, saudara. Saya tetap memberi peringatan pada pimpinan negara agar jangan membelanjakan wang negara tanpa had. Kita bimbang, saudara, kalau negara membelanjakan wang negara tanpa had, negara bakal muflis, saudara. Dan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, dimasukkan dalam mana-mana channel sekalipun, saya tidak menghalang. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan, kerana saya tak mampu untuk memantaunya. Saya ingat, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya sekadar memberi informasi, tidak lebih daripada itu, tanpa meminta sebarang bayaran, tanpa dikenakan sebarang bayaran. Mudah saja, saudara. Saya memberi pencerahan. Dan bila saya memberi pandangan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsipnya, saudara. Jangan fikirkan bahawa mesti percaya 100% ataupun terus kita menolak. Tak boleh begitu, saudara. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Seandainya anda mau menyantuni ataupun menghantar kiriman, tak ada masalah, kirimlah. Saya menanti, ataupun anda menggunakan halaman saya ini untuk saling berhujah sama teman-teman, juga tiada halangan bagi saya. Asalkan anda menggunakan bahasa yang baik, kerana bahasa menunjukkan bangsa, saudara. Gunakanlah bahasa yang beradab, jangan maki hamun, jangan mencarut dan sebagainya. Itu permintaan saya setulus ikhlas. Ya, Saudara Syarif Syarani daripada Muazzam Shah, Saudara B. Chuan Sen, terima kasih. Begitu juga Saudara Abi Aidin hadir, Saudara Anwar Saleh dari Tumpat, Kelantan. Apa khabar, Cik? Moga sihat, sayang. Begitu juga Saudara Puan Hamidah Kamat. Saudara Saudara Ismail Muhammad, apa khabar, saudara? Orang Terengganu. Saudara Sinda Wasih, waalaikumsalam. Itu juga Saudara Wan Hizam, Dian Shah, kita warga Cita Damai. Benar. Begitu juga Saudara Abdul Aziz Rahman dari Tanjung Karang. Baik, saudara.
memang sekarang ni saya akan berazam sebab teman saya menegur tiap-tiap kali pembicara saya selepas saya memberi peringatan, saya harus juga mengingatkan warga tentang pentingnya kita menghafal aspek rukun negara. Rukun negara pertama sekali kepercayaan kepada Tuhan, kedua kesetiaan kepada raja dan negara, ketiga keluhuran perlembagaan, keempat kedaulatan undang-undang, dan kelima kesopanan serta kesusilaan. Walaupun saudara dah tahu, tapi perlulah saya mengingatkan, mewawarkan. Tak salah mengingatkan. Ya saudara? Terima kasih saudara Ismaun. Nak live dengan saya tak boleh. Saya tak tahu nak buat saudara. Itu masalahnya. Baik saudara. Laporan setakat hari ini saudara, beberapa empangan merekodkan penyusutan stok simpanan air mentah di tahap yang membimbangkan. Ini adalah kesan daripada monsun barat daya yang melanda negara kita saudara sejak 15 Mei lalu. Agensi Pengurusan Bencana NADMA memaklumkan empangan muda di Kedah menunjukkan paras simpanan air berada pada paras kritikal. Sekadar ni tinggal 30.48% minggu ini berbanding 32.87% minggu lalu. Dia terus menyusut saudara. Selain itu, 4 empangan lain turut menunjukkan baki stok simpanan air pada paras amaran, iaitu empangan Timah Tasuh di Perlis tinggal 45.65%, empangan Malut di Kedah 46.70%, empangan Teluk Bahang di Pulau Pinang 44.5%, dan empangan Sembrong Barat di Johor 46.66%. Jadi itu simpanan air mentah saudara. Kalau simpanan air mentah itu semakin berkurangan, berhati-hati. Kerana menurut Jabatan Pengaliran dan Saliran meramalkan keadaan cuaca sebegini akan menyebabkan masalah gangguan bekalan air di Kedah, iaitu di kawasan Sik, di Baling dan di Kulim. Di Pulau Pinang pula di seberang Perai Utara. Manakala di Melaka, Alor Gajah dan Melaka Tengah. Di Kelantan, kawasan yang mungkin terjejas kesan daripada penyusutan bekalan air mentah ini saudara adalah Kuala Kerai, Gua Musang, Macang, Kota Baru, Tanah Merah dan Pasir Mas. Sementara itu di Sarawak pula adalah di kawasan Bintulu. Pemantauan Jabatan Alam Sekitar menyaksikan Ceras di Kuala Lumpur, Port Dickson Negeri Sembilan, Shah Alam dan Kelang di Selangor merekodkan kualiti udara yang tidak sihat akibat cuaca panas dan kering berpanjangan. Ini mengatakan daripada kenyataan daripada Jabatan Alam Sekitar. Bagaimanapun, NADMA turut memaklumkan terdapat 4 daerah, iaitu di Jempol Negeri Sembilan, Kuala Kerai di Kelantan, Rompin di Pahang serta Betung di Sarawak mencatatkan cuaca panas tahap 1 sepanjang minggu lalu. Jadi saudara berhati-hati. Johor Darul Takzim sekarang ni 3, Selangor 0. Laporan saudara Puan Syuhaila Osman saudara. Teman-teman bila hantar kiriman saya baca. Benar tak benar wallah bisawab. Cik CTP, salam cerita damai kata saudara Syarudin, Puan saudara Rosdiwan, saudara Sajid Piut. Begitu juga dengan Puan Nurzila Yahya. Setakat ini saudara Yahdudin Hashim, Johor Darul Takzim 3, Selangor 0. Tak tahulah dah berakhir ke atau masih separuh akhir ke, wallahu a'lam bisawab. Saudara kamu baik saudara, kita lihat sedikit tentang laporan luar negara ni agak membimbangkan kerana di Latvia, itu di Warsaw saudara, Latvia memberi amaran kemungkinan berlaku perkembangan yang tidak diduga di Moskow susulan pemberontakan bersenjata kumpulan separa tentera Wagner di Rusia. Walaupun ada cuba-cuba dilakukan gencatan senjata perdamaian antara kumpulan tentera Wagner dengan Putin, tapi belum ada keredaannya. Kerana meskipun pemberontakan itu urusan dalam Rusia, namun Kementerian Luar Latvia, Liana Eklight, berkata negaranya tetap berwaspada terhadap situasi yang tidak dijangka. Mungkin berulang balik. Ini perang saudara dalaman mereka, saudara. Latvia turut menyediakan sokongannya yang mungkin diperlukan oleh Ukraine terhadap pencerobohan Rusia, tambahnya. Dalam waktu yang sama, saudara, bila keadaan unrest, suasana tak menentu di Rusia, di Moskow, saudara, kerajaan telah pun bersiap sedia untuk membawa pulang seramai 755 rakyat Malaysia yang berada di Rusia
sekiranya keselamatan mereka terjejas. Demikian menurut Presiden UMNO yang juga Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ketika ini katanya kerajaan sedang memantau dengan rapi perkembangan ketegangan yang berlaku di negara itu, terutamanya di kota raya Moskow. Namun pada masa sama, kerajaan melalui Wisma Putra sudah pun mengatur usaha untuk membawa pulang rakyat Malaysia di sana sekiranya perlu pada bila-bila masa. Begitulah cara prihatinnya Presiden UMNO. Dan menurut Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, beliau telah pun memberi taklimat kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga pada beliau sendiri. Dan pihak Kementerian Luar sedang memantau situasi sana. Kerana media sebelum ini melaporkan Rusia telah pun mengisytiharkan operasi memerangi pengganas di Moskow dan wilayahnya semalam dengan ketegangan yang semakin memuncak selepas kumpulan upahan Wagner yang diketuai oleh Yevgeny Prigozhin juga pernah menjadi sekutu rapat Presiden Rusia Vladimir Putin. Mereka telah pun melancarkan pemberontakan untuk menjatuhkan tentera Rusia. Suasana tidak menentu. Sebab saya kata saudara, dunia hari ini di mana-mana pun sekarang kelam kabut. Peperangan antara Rusia dengan Ukraine masih berterusan, saudara. Malahan di Moskow sendiri dah berlaku pula pemberontakan dalam tenteranya. Apa nak jadi dengan dunia kita, saudara? Wallahu a'lam bissawab. Kesan daripada itu, saudara, akhirnya selama 10 minggu berturut-turut, saudara, situasi ekonomi nampaknya dilihat masih dalam senario menurun, saudara. Demikian laporan berita harian hari ini yang menyatakan jualan bersih oleh pelabur asing nampaknya masuk minggu ke-10 berturut-turut apabila mereka sekali lagi muncul sebagai penjual bersih bernilai 240 juta pada minggu lalu di Bursa Saham Kuala Lumpur. Menurut MIDF Research, sepanjang 10 minggu lalu, aliran keluar asing secara keseluruhan berjumlah 2.6 bilion ringgit. Pelabur asing sebagai penjual bersih pada setiap hari minggu lalu sekaligus muncul sebagai penjual bersih untuk 9 hari dagangan berturut-turut. Secara dalam keadaan begini, mereka pun mengeluarkan saham-saham mereka kerana nak mengumpul dana untuk diri mereka sendiri. Kerana kesan daripada suasana ekonomi dunia yang tidak menentu, saudara. Dan dalam keadaan begitu, laporan bursa hari ini juga memperlihatkan bagaimana dalam keadaan pagi tadi dibuka nampak ada peningkatan tapi bercampur-campur, saudara. FTSE dilaporkan menambah 1.5 mata kepada 1392 daripada 1390 pada penutup Jumaat lepas. Indeks utama dibuka sekitar 0.66, agak tinggi sedikit, saudara. Itu keadaannya, saudara, tidak macam tak bermaya lah, saudara. Dalam kalangan di papan indeks, kemudian bagi pasaran keuangan. Ini penting juga, saudara, kita tahu. Nilai ringgit dibuka agak sedikit tinggi. Sedikit saja, bukan banyak mana pun, saudara. Berbanding dolar Amerika. Pada sesi dagangan awal pagi tadi, walaupun permintaan terhadap dolar Amerika agak kukuh sebagai mata wang selamat, berikutan kekecohan di Rusia pada hujung minggu lalu, jam 9 pagi tadi mata wang tempatan menambah sedikit. Kepada RM4.67 untuk 1 dolar Amerika, berbanding 4.676. Hari ini 4.672, tapi semalam 4.676. Sedikit sangat, saudara. Kita mendoakan agar segeralah dunia. Tambahan-tambahan sekarang ni di England, Bank of England juga telah pun menaik kadarnya 50 mata lagi, dan ini mengakibatkan pelabur-pelabur dan juga mereka yang mempunyai simpanan wang ringgit Malaysia ini, mereka segera menarik keluar wang mereka dan mengakibatkan wang kita dalam keadaan yang tidak menentu. Sebab mereka segera memberi pound sterling, memberi US dollar dan sebagainya, saudara. Itu yang dapat saya laporkan. Kerana katanya setakat ini pound sterling bagi 1 pound adalah nilainya pada RM5.94. Tinggi. Saudara, dulu zaman saya dulu RM6 ya. Sekarang RM5.94 pada penutupan hari Jumaat lepas. Euro pula pada RM5.09 RM5.095 bagi 1 dolar euro, saudara. Untuk negara-negara ASEAN, ringgit menyusut sedikit nilainya berbanding dolar Singapura. Itu 1 dolar Singapura nilainya RM3.45.
4567 berbanding dengan RM3.4568 sekarang, betul? Dan bagaimanapun nilai mata wang tempatan menambah berbanding peso Filipina daripada RM8.30 kepada RM8.38 penutupan Jumaat lepas, saudara. Begitu juga dengan rupiah pada 311.4 daripada 311.7. Itu keadaannya, saudara. Saya harus melaporkan, nak tahu juga kita perkembangan ekonomi negara kita, cakap-cakap politik supaya kita tahu itu keadaannya. Kesannya adalah pertama, peperangan di Ukraine masih belum berselesai, ditambah pula geledak yang berlaku dalam pasukan tentera Rusia. Ini keadaan tak menentu, saudara. Samping itu, England menaikkan dia punya kadar nilainya. Bagaimanapun negara kita masih lagi bertahan. OPR masih tidak boleh dinaikkan lagi kerana menurut Perdana Menteri kalau dinaikkan tentulah warga akan terkesan. Amerika juga telah pun menaik. Jadi sebab bila mereka menaikkan OPR dan naikkan nilai faedahnya, maka orang berlumba-lumba membeli dolar Amerika, membeli pound sterling. Itu keadaannya. Malahan sekarang ni di Jerman juga suasana kelang kabut sedikit, saudara. Itu keadaannya. Baik, saudara, saya melaporkan seketika. Itu perlu laporan supaya kita faham kedudukan ekonomi. Kabar dari Mekah. Ini penting, saudara. Kesemua 31,600 jemaah Malaysia sudah pun memulakan perjalanan untuk acara kemuncak ibadah haji atau masyir dengan bergerak ke Arafah hari ini, saudara. Mereka semua akan berada untuk wukuf di Arafah bersama-sama dengan hampir 3 juta duyufur haman dari seluruh dunia. Dan mereka dibawa secara berperingkat seawal jam 7 pagi dengan 7 pagi waktu sana, bukan waktu sini, saudara. 7 pagi dengan menaiki 21 bas yang disediakan bagi setiap maktab yang terdiri daripada kira-kira 3,000 jemaah. Satu maktab ada 3 jemaah, saudara. 7 maktab 21,000 lebih, nampaknya. Ada 9 maktab ditempatkan di 12 bangunan penginapan jemaah Malaysia di Mekah. Setiap bas terbabit melakukan 3 pusingan, saudara. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, beliau hadir untuk menyantuni jemaah di Ibu Pejabat Lembaga Tabung Haji, saudara. Menurutnya, petugas haji kemudiannya akan melakukan pemeriksaan dari bilik ke bilik untuk memastikan tiada warga kita yang ketinggalan untuk wukuf di Arafah, saudara. Dan satu bilik gerakan di Arafah telah pun diaktifkan seawal jam 4 pagi. 4 pagi, pagi tadi waktu Arab, saudara, waktu di Mekah, bukan di sini, saudara. InsyaAllah ia akan menjadi nadi pergerakan dan operasi warga kita di Arafah pada musim haji. Dalam pada itu, Syed Saleh berkata, teks khutbah Arafah juga telah disediakan dan diselaraskan untuk disampaikan kepada seluruh jemaah Malaysia pada hari wukuf esok. Saudara, jemaah haji di Kota Baru, Kelantan, ada juga laporan yang saya dengar saudara Mahasan Abdul Rahman dalam usia 64 tahun mengaku beliau sukar untuk melelapkan mata pada malam tadi kerana hatinya berbau perasaan sebab, gembira, berdebar dan penuh pengharapan untuk dapat melaksanakan kemuncak ibadah haji. Jadi katanya sebagai persediaan, kami sama rakan sebilik selalulah berbincang dan saling membantu mengenai perkara yang perlu dilakukan. Kita mengharapkan semoga mereka mendapat haji yang mabruk, saudara. Operasi perubatan di Mekah, Dr. Amin Shah, selaku pengarah operasi perubatan, Dr. Amin Shah Ahmad pula memaklumkan setakat pagi semalam seramai 60 jemaah Malaysia yang berada di Wad Pusat Tabung Haji Mekah dan Hospital Arab Saudi akan dibawa berwukuf dengan menggunakan 6 bas khas dan 4 buah ambulan. Ini melalui inisiatif di bawah program Safari Wukuf. Khutbah Arafah pula akan disampaikan oleh pembimbing ibadat haji Tanah Suci dalam setiap kenderaan berkenaan di satu kawasan yang dikhaskan di Arafah. Jadi Ketua Pakar Perubatan di Pusat Rawatan Tabung Haji di Mekah, Dr. Nabilah Salman Parasi, berkata pesakit yang dibawa ke Arafah melalui program Safari Wukuf kali ini meliputi kategori yang kritikal, semi-kritikal, yang stabil, psikiatrik dan tidak kritikal. Semua mereka dibawa ke Arafah untuk berwukuf. Kita mendoakan saudara, 60 orang saudara-saudara kita yang berada di sana tu yang dalam keadaan tak sihat, bukanlah kritikal sangat.
Kita mendoakan mereka mendapat haji yang mabruk, saudara. Itulah, saudara, seketika laporan yang saya dapat daripada Kota Suci Mekah, saudara. Baik, barulah kita masuk segmen politik, saudara. Cuma bila saya memikirkan, saya melihat, bukan saya tak melihat, saudara. Saya mendengar laporan, ucapan, berapi-rapi lah, saudara. Mereka yang meninggalkan UMNO ni, kononnya benci sangatlah terhadap UMNO. Contohnya, mantan Siswa Agung UMNO. Dan kadang-kadang macam balas dendam pada UMNO. Sedangkan dia tak sedar. Dia maki hamun, tapi anaknya masih jadi ketua pemuda di kawasan Ketereh, saudara. Itu keadaannya, saya pun hairan. Sedangkan anaknya mempunyai masa depan yang agak cemerlang untuk berada dalam kepimpinan UMNO di bahagian Ketereh di Kota Baru, Kelantan. Tapi dengan cara dia memaki hamun UMNO, nak menjatuhkan UMNO, mau menguburkan UMNO, apakah warga UMNO di kawasan tersebut boleh mempercayai tentang keadaan anaknya? Dan ini boleh memudarkan masa depan anaknya dalam dunia politik. Saya mengingati lagi, saya masih teringat lagi satu ketika dulu. Itu Tan Sri Mat Taib. Beliau bila kalah daripada pertandingan Timbalan Presiden, tak tahulah, mungkin marah dengan warga UMNO Selangor dan sebagainya, dia mengisytiharkan menyertai parti PAS. Sedangkan waktu itu, saudara, menantunya Effendi. Effendi merupakan ketua pemuda bahagian Kelana Jaya. Waktu itu menantunya sangat popular. Orang percaya dan melihat bahawa beliau merupakan pimpinan masa depan. Tapi kesan bila berada menyeberang masuk parti tersebut, menyerang UMNO, akhirnya pudar. Dan sehingga hari ini terus lenyap Saudara Effendi dari arus politik hingga kini. Jadi apakah tindakan mantan ketua bahagian Ketereh? Dia nak masuk PAS pulanglah, tapi naik atas pentas, maki hamun dan sebagainya, saudara. Ini saya bersimpati dengan anaknya selaku ketua pemuda. Jadi kalau apakah dia menyerang UMNO tu, seolah dia menyerang anak sendirilah. Itu keadaannya. Jadi sepatutnya Saudara Dian Shah, mantan ahli UMNO tu sepatutnya bersara lah di dunia politik. Kerana zamannya pun dah berlalu. Berilah bimbingan pada anak dia. Anak dia ketua pemuda Ketereh, saudara. Jangan main-main. Bukan senang. Tapi itulah keadaannya. Saudara Edi Tahir, dari PAS kan dah keluar. Korup tu sedekah. Apa? Itu keadaan, saudara. Dan saya hanya sekadar mengimbau. Sekadar mengimbau, saudara. Saat kita bersama dalam muafakat nasional, kita menyantuni warga PAS, pimpinan PAS. Sebab itu saya tak nak menyerang secara peribadi, saudara. Tapi setelah mereka tidak lagi bersama kita dalam muafakat nasional, janganlah dihina UMNO ni, saudara. Sebab itu saya menyimpan perasaan yang cukup sedih apabila ketua pemuda parti tersebut, saudara, mengibaratkan UMNO ni seperti kain buruk yang boleh sekadar pengelap kaki saja. Takkanlah begitu hina sangat. Sedangkan waktu kamu, waktu UMNO bersama dengan PAS dalam muafakat nasional, saling berpeluk-pelukan. Bagi saya lah, saudara, semua ini akan saya kenang sepanjang hayat. Itulah sikap mereka berpolitik yang maki hamun. Bila tidak bersama, maka macam-macam lah mereka katakan. Saudara, sebab itu saya agak menyantuni pandangan Saudara Halim daripada Bukit Mertajam. Dia bertanya, dia agak muskil, dia kata, apa yang jadi dengan sayap pemuda? Kenapa tak serang bila ketua pemuda menyerang UMNO? Saya tidak menggalakkan, saudara. Tapi dia kata, kalau keadaan sekarang, kita ada pemuda, puteri, wanita, kenapa mereka diam membisu? Sedangkan masa Perhimpunan Agung dulu, mereka menyanggah keputusan-keputusan mereka yang berada di luar UMNO. Tapi hari ini nampaknya sayap daripada PAS, dia bersatu, malahan MCA dan MIC pun boleh kata hampir setiap hari menyerang UMNO. Jadi menurut Saudara Halim dari Bukit Mertajam, dia kata, apa dah jadi ni? Kenapa diam? Saya tak tahulah, mungkin mereka juga ada pandangan dan ada keputusannya sendiri, saudara. Dan kita mengharapkan agar pimpinan muda meneruskan lestari kepimpinan kita. Saudara? Dan saya agak tertarik. Ini saya agak tertarik, saudara, dengan kenyataan Saudara Syed Badli Shah Syed Osman dari Unit Penerangan Parti Keadilan. Beliau memperjelaskan apabila mereka mengatakan bahawa kerajaan hari ini, kerajaan perpaduan, kononnya didominasikan oleh mereka bukan Islam.
Yang biasalah saudara, dalam bila nak berkempen dan sebagainya, agama dijadikan tunggangan untuk menarik perhatian dan menarik sokongan saudara. Jadi Badri Said Shah, Syed Osman, dia menyatakan bagaimana ada logikanya. Menteri Kabinet ada 28 orang. 21 orang menteri dalam Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Islam. Cuma 7 orang aja bukan Islam. Daripada 27 timbalan menteri, 18 adalah Melayu Islam dan 9 saja bukan Islam. Saudara, di kalangan ahli parlimen yang seramai 148 orang, 77 adalah Melayu Islam, 43 saja bukan Islam, dan 16 tu bukan Islam Bumi Putra Sarawak, dan 12 tu lain-lain kaum. Jadi di mana? Di mana logikanya? Jadi katanya, sebab itu menurut saya Sadiq Badri Shah perlu dipersoalkan kenapa mereka dilihat begitu terdesak untuk menjatuhkan ataupun menurunkan kepimpinan kerajaan hari ini. Katanya pertama, beberapa pimpinan mereka di kalangan pembangkang adalah terdiri dan terkait dengan kes mahkamah. Contohnya, Presiden Parti PBM Tan Sri Muhyiddin. Ya, begitu juga Ketua Penangannya Wan Saiful Wan Jan dalam kes 69 juta jana wibawa. Jadi bila dibawa ke mahkamah, mereka memberi alasan kononnya bahawa ini adalah pendakwaan terpilih. Bila kena pada UMNO, kenapa mereka tak mereka tidak mengatakan ke pendakwaan terpilih? Jangan lupa, Azmin Ali juga katanya berhadapan dengan saman dari Parti Keadilan kerana mengkhianati parti tersebut. Saman 10 juta di kalangan 10 orang. Kesemua 10 orang mantan ahli-ahli ataupun pimpinan daripada keadilan, mereka berada di sebelah sana. Dan apabila kemarin hari Jumaat, apabila mahkamah memutuskan Zuraidah Kamaluddin kena bayar 10 juta, maka ini merupakan presiden yang akan terkait dengan pimpinan-pimpinan yang berada di sebelah sana. Begitu juga saudara, jangan lupa, kata saudara Syed Badli, anak Datuk Seri Hamzah Zainuddin juga terkait. Itu saudara Muhammad Faizal hari ini sudah pun menghadapi pendakwaan berhubung isu subsidi minyak masak. Jadi bila dia membelasah Datuk Seri Anwar Ibrahim, tentulah ada perasaan sesuatu yang tidak memuas hati mereka. Begitu juga orang-orang mantan ketua bahagian Ketereh yang sekarang ni melalak sampai malam duk maki hamun kita semua. Jangan lupa, orang dia pun sekarang ni sedang menghadapi suasana yang agak menggerunkan apabila ada tuduhan bahawa orang yang rapat dengannya menerima wang sejumlah 500,000 setahun yang dibayar kepada mereka, kononnya, tak tahulah, itu terpulang pada mahkamah menentukan, dalam isu skandal Menara Kuala Lumpur. Saudara, saya orang dah keluar daripada parti ni, saya tak mahu sebut nama, saudara. Minta maaf lah, saudara. Carilah sendiri, ya saudara. Itu keadaannya. Saya melihat, saudara, apa jadi kalaulah seandainya dengan perayaan negeri ni apa semua ni, maka pimpinan kerajaan perpaduan ini mungkin boleh digugat dan sebagainya. Kalaulah mereka nak jadi menggantikan kerajaan perpaduan, mereka nak cari dengan siapa? Dengan bermodalkan 74 kerusi, apakah mereka boleh menjadi pimpinan negara atau membentuk kerajaan? Akhirnya kalau itu berlaku, terhegeh-hegeh lah cari UMNO juga saya. Kerana UMNO Barisan Nasional 38 kursi. Itu pun belum mencukupkan sebab 74 campur 30. 74 campur 30 baru ada 104. Saudara. Dan saya melihat dalam keadaan sekarang, sebab itu saya nampak gayanya mereka lebih menyantuni DAP. Kerana DAP ada 41. Kalau DAP 41 kursi parlimen, mereka ada 74, adalah 115. Mungkin sebab itu sekarang ini pimpinan mereka menyerang habis-habisan UMNO. Saya pun tak tahu, saudara. UMNO yang 30 kursi, dia UMNO Barisan Nasional. UMNO Pesir cuma ada 26 kursi. Tapi pemimpin UMNO lah dimaki hamun saban malam. Saya nampak gayanya mereka sudah dah tak tahu ke mana keadaan mereka. Kalau nak bentuk kerajaan, seandainya lah berjaya lah. Kalau mengatakan
kami bila lepas pilihan negeri ni akan bentuk kerajaan. Nak bentuk kerajaan dari mana? Janganlah menggambur saya tak nak kata bodoh. Janganlah menjadikan rakyat ini seolah tidak faham tentang politik, saudara. Itu keadaannya, saudara. Saya melihat bagaimana keadaan, kena tengoklah, saudara. Kita harus jangan lupa semasa mereka bersama dengan DAP, pimpinan PAS, bagai nak agak minta supaya penyokongnya mengundi calon-calon daripada DAP. Sila semak balik peristiwa waktu Diana Sofia bertanding di Teluk Intan. Presiden parti mana yang menjerit di atas pentas, minta supaya orang mengundi, alih-alih mengundi parti DAP. Dan sila semak laporan, saudara, pada 20 Mei 2023. Saudara, melalui akhbar Sina, Tan Sri Muhyiddin mengatakan bahawa agak janggal lah kalau UMNO bersetuju ataupun menyokong calon DAP. Tapi pada 21 Mei 2023, melalui akhbar Sinar, dia melaporkan bagaimana pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin mengajak agar rakyat menyokong DAP. Saya pun naik pening kepala. Sebab itu saya katakan mereka dengan parti DAP ni, mereka tidak mahu membuat serangan habis-habisan. Sedangkan dalam kumpulan mereka ada gerakan saya. Kita nak tanya jugalah Al-Ustaz Ketereh. Bukankah dulu masalah UMNO dia pernah mengatakan bahawa tidak mustahil UMNO bekerjasama dengan DAP. Tapi itu dulu, saudara. Dulu. Dan hari ini macam mana mereka nak menyantuni? Kerana peranan gerakan yang sekelambu, yang berada sekelambu dalam Perikatan Nasional, saya cuma nak tanya dengan PAS saja, pimpinan PAS. Bagaimana mereka boleh melupakan tentang notis tindakan undang-undang yang mahu difailkan oleh gerakan. Kenyataan yang dibuat oleh Tan Kin Lang, Ketua Pemuda Gerakan pada 24 April 2014. Hari ini mereka sekelambu dengan PAS. Kemudian Dominic Lau pula mengatakan sekolah agama adalah ancaman sebenar perpaduan negara ini dan bukannya sekolah bernakula. Ini parti daripada gerakan, saudara. Dan tengok pula bekas Tan Liang Heng, bekas ahli parlimen Great dulu. Dia mengatakan bahawa hudud makes women and children easy target of rape. Artinya hudud itu membolehkan wanita dan anak-anak sebagai sasaran untuk dirogol. Saya hairan macam mana mereka boleh berada sekelambu dalam Perikatan Nasional. Itu keadaan saya. Sebab itu orang kata janganlah kita menuduh UMNO sama bersama dengan Pakatan Harapan yang ada DAP dalam tu, tapi kita tak adalah pula nak menyantun habis-habisan. Malahan kadang-kadang kita juga menyanggah apabila ketua pemudanya mengatakan kita ni korup dan sebagainya. Tapi saya melihat PAS cuba itu melalui ketua pemudanya mahu merenggangkan lagi supaya berlaku perpecahan. Mereka mengharapkan bila mereka target balon UMNO habis-habisan, maka kita retaliate dan DAP keluar. Kalau DAP dengan 41 kursi, mungkin saya tak nampak begitu, saudara. Di bawah pimpinan Anthony Loke, saya tak nampak DAP akan meninggalkan Pakatan Harapan, saudara. Baik, saya, sebagaimana yang saya janjikan, ini kita berbicara tentang antara mimpi dan realiti, saudara. Sebab Sultan Kedah, Sultan Salihuddin, Sultan Badir Shah telah pun memperkenankan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Kedah pada 28 Jun nanti, bagi membolehkan pilihan raya negeri yang ke-15 diadakan. Demikian menurut Menteri Besar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mohamad Sanusi Mohamad Noor. Saudara, untuk rekod, komposisi DUN Negeri Kedah memperlihatkan Perikatan Nasional yang ditajuk oleh Sanusi ketika ini menguasai 20 kerusi parlimen. Itu kena benar, saudara. Kena terima saya kata, saudara. PAS ada 14, Bersatu ada 6. Diikuti dengan Pakatan Harapan yang ini Dewan Negeri. Dewan Negeri, maaf saudara, di Kedah, Dewan Undangan Negeri Kedah memperlihatkan Perikatan Nasional yang diterajui oleh Yang Muhammad Sanusi saat ini menguasai 20 kursi saja, saudara. Dan di mana PAS ada 14, Bersatu ada 6. Itu yang 20. Sementara itu Pakatan Harapan memiliki 10 kursi, iaitu PKR 5, Amanah 3, DAP 2. Sementara Barisan Nasional
Dan Pejuang masing-masing ada 2 kursi. Jadi dengan 36 kursi saudara, dia cuma 20 aja. Tak banyak mana saudara. 2 kursi kosong selepas penyandang kursi Dun Gurun, iaitu Tan Sri Johari Abdul, yang telah menjadi speaker, beliau telah pun meletak jawatan. Dan juga ini kursi Dun Belantik, apabila Datuk Mat Issa meninggal dunia pada 14 Jun lalu. Kedah sekarang mempunyai 14 kursi parlimen saudara. Daripada 14 kursi parlimen di Kedah, kesemua dikuasai oleh PN, Perikatan Nasional, kecuali satu, iaitu di Sungai Petani, itu Pakatan Harapan. Daripada 14 tu 13 Perikatan Nasional, pilihan raya umum yang lalu. Kita kena terima hakikat saudara, iaitu kursi Langkawi, Jerlun, Kubang Pasu, Padang Terap, Pokok Sena, Alostar, Kuala Kedah, Pendang, Jerai, Sik, Merbuk, Baling dan Kulim Bandar Baru. Cuma Sungai Petani saja yang dimenangi oleh calon daripada Pakatan Harapan. Jadi berdasarkan fakta sebutlah, kalau melihat fakta pilihan raya 15 dulu, mereka begitu yakin mampu menawan Kedah. Tetapi saudara, jangan lupa bahawa kita harus juga melihat fakta yang dulu. Bagaimana aliran pengundi di setiap daerah. Saya lihat saudara, contoh, saya nyatakan saudara boleh rekod di mana keadaannya, supaya bila datang pilihan raya nanti, kita dapat melihat dengan saja jelas kedudukan. Apakah PAS mampu bertahan di Kedah? Saya nampak berat. Kerana contoh saudara, pertama sekali air hangat. Saudara, Parti Keadilan yang menang saudara, air hangat. Majoriti 1532, iaitu saudara Johari bin Bulat. Barisan Nasional ada 6018. Kalau 7500 campur 6000, di situ aja dia punya modalnya 13,000. Sedangkan calon PAS, itu Azlina binti Azinan, dia cuma dapat 4034. Bagi kawasan Dun Kuah di Langkawi saudara, calon daripada Parti Keadilan saudara, Muhammad Firdaus Ahmad, dia dapat 8276. UMNO Barisan Nasional 5824. Campur dua ni saja ada 13,000. Ada 14,000 saudara. Sedangkan PAS cuma ada 2,685. Tang mana nak boleh lawan ni? Sebab kena ingat saudara, bila berlaku pertandingan pilihan raya Dewan Negeri kali ini, UMNO dengan Parti Keadilan bersatu. Sedangkan mereka Parti Bersatu dengan PAS. Parti Muda, dia dah pagi tadi hari ini telah pun mengumumkan dia akan berjalan solo. Jadi jika berlaku pertembungan, UMNO dengan PKR sudah pun menyatu. Semua pengundi-pengundi mereka masing-masing akan saling bantu-membantu. Saudara, di Kota Seputih, Dr. Salmi Said, mewakili Parti Keadilan pilihan raya dulu, dia dapat 7,265. PAS cuma dapat 5,798. Saudara, tapi calon daripada UMNO Barisan Nasional 5,795. 7,200 campur 5,700. Situ saja ada 13,000 saudara. Di air hitam, Cikgu Azhar daripada PAS, dia dapat 929 dengan majoritinya 537, mengalahkan calon daripada PKR. Cikgu Azhar dapat 9,229. Calon daripada Parti Keadilan Datuk Aziz Muhammad 8,692 dan calon daripada Barisan Nasional 7,200. Campur dua tu dah 15,000. Saudara. Jadi walaupun PAS itu hari dapat 9,000, bagaimana 16,000 yang ada, 15,000 yang menanti tu? Itu di kawasan air hitam. Untuk Bukit Kayu Hitam, saudara, Hajah Halimatun Syahadiah dari Parti Keadilan 11,027. Calon dari Barisan Nasional ada 8,800. Di situ ada 19,000. Sementara calon PAS cuma dapat 6,528. Begitu juga di Jitra, saudara. Di Jitra dulu Mukris, dia bertanding di bawah tiket Parti Keadilan. Semua waktu semua masing-masing kelas saudara, walaupun dia Parti Pejuang, tapi berada di bawah Parti Keadilan. Mukris dia dapat 18,000. Majoritinya besar saudara, 10,000. Barisan Nasional dapat 8,000. Sedangkan PAS cuma 7,000. Kalau 10 campur 8, situ 18,000.
takkanlah pengundi-pengundi yang bersama dengan Mukris ni akan menyeberang, menyokong Parti Bersatu yang mereka walaupun nampak baik tapi belum ada pengumuman penyatuan. Itu di Jitra, saudara. Di Kuala Nerang, PAS 9,118 melalui Haji Munir Haji Zakaria. Majoritinya 1,619, saudara. Tapi Haji Badrul Hisham dari Barisan Nasional 7,499. Majoriti 1,600, saudara. Pak Tuan Syed Fadil daripada Parti Keadilan, dia ada 3,376. Campur dua, sini saja ada 10,700. Sedangkan calon daripada PAS cuma 9,000. Di Pedu, saudara, calon PAS dia dapat 8,164. Majoriti cuma 670 saudara. Mengalahkan Kamal Noriah binti Ibrahim daripada Barisan Nasional 7,494. Tetapi dengan 670 majoriti, parti daripada Keadilan ada 3,272. 10,000, saudara. Macam mana 8,000 bila berlawan ni? Takkanlah. Saya selalu katakan, saudara, kita mesti campur tolak lebih kurang 30%. Itu di kawasan Pedu. Bagi kawasan Bukit Lada, saudara, Ustaz Salim dari PAS dapat 9,573. Datuk Arifin Man 8,200 dan Parti Keadilan 6,300. 14,000, saudara. Dicampurkan dua ni. Kemudian di Bukit Pinang, Wan Romani Wan Salim, PAS dapat 10,000. Mengalahkan Zahir Ahmad daripada Parti Keadilan 7,000, saudara. Tetapi calon Barisan Nasional ada 6,289. Saya lihat di Kedah, saudara, cukup menarik untuk kita lihat keputusannya nanti. Kerana apabila gabungan UMNO bersama dengan Parti Keadilan, ini akan merupakan satu keputusan yang pasti memeranjatkan. Walaupun mereka ramai dan sebagainya, bila sampai hari pengundian. Kerana ini berdasarkan data-data yang saya ada di Derga misalnya, saudara. Parti Keadilan Tan Kok Yu 11,000, saudara. Parti PAS dapat 5,900. Calon Barisan Nasional Dr. Chia Sun Hai MCA dapat 4,900. 11,000 campur 4,900, di situ saja ada 16,000, saudara. Di Seri Menanti, Parti Keadilan dapat 13,000, saudara. Calon Barisan Nasional Datuk Ahmad Bashar 7,000. 13 campur 3, 7, 20,000. Sedangkan calon daripada PAS cuma 4,580. Itu di Seri Suka Menanti. Di Kota Darul Aman, calon daripada Keadilan iaitu Teh Swee Leong 11,737. Tan Eng Hua Barisan Nasional 3,229. Daripada PAS cuma 1,173. Itu di Kota Darul Aman. Bagaimana juga dengan Alor Mengkudu, saudara. Di Alor Mengkudu, Datuk Haji Pakor Razi Zawawi. Ini amanah ni saya daripada Parti Keadilan. Dia amanah. Dia dapat 8,840. Ustaz Yahya daripada PAS 6,964. Tapi jangan lupa, calon UMNO Barisan Nasional Abdul Malik bin Saad 6,434. Kita kena campurkan UMNO dengan Parti Keadilan. Di situ ada 14,000 pengundi. Modal, mereka ada modal besar, saudara. Anak Bukit, Datuk Amiruddin Hamzah. Ini amanah saya rasanya, saya dari Parti Keadilan. Dia dapat 9,810 undi. Parti PAS dapat 8,231. Johari Aziz, majoritinya 1,500, saudara. Johari Aziz daripada Barisan Nasional 5,200. 9,800 campur 5,200. Di situ, saudara, ada 15,000. Di Kubang Rotan, Asmirul Anwar, Parti Keadilan ada 14,000, saudara. Abdul Muttalib bin Harun daripada Barisan Nasional ada 7,000. 14 campur 7, 21,000. Sedangkan Ustaz Omar bin Saad daripada PAS dapat 7,000, saudara. 2 kali ganda. Di Pengkalan Kudu, Datuk Dr. Ismail Saleh. Ini orang kuat Parti Keadilan, saudara. Dia menang 11,578. PAS dapat melalui Ustaz Fakhruddin Fakhur Razi 9,000. Abdul Halim bin Said daripada Barisan Nasional 6,524. 11,500 campur 6,000, di situ ada 17,000, saudara. PAS cuma ada 9,000 saja. Di Tokai, Datuk Dr. Muhammad Hayati daripada Parti Islam, besar undinya, saudara.
iaitu 15,941. Ahmad Fatahi bin Omar dari Barisan Nasional cuma dapat 7,892. Ustaz Firdaus Jaafar daripada Parti Keadilan 6,000. Kalau campur dua ni pun sukai. Tokai ni saya nampak bahawa PAS ada modal besar sebab dia menang itu hari pun 15,000. Majoritinya 8,049. Sedangkan kalau nak campur daripada Parti Keadilan pun 6,000 saja. 6,600. Masih lagi belum mampu menggugat kalau campur dua-dua ni, saudara. Di Sungai Tiang, saudara, Suraya binti Yaakob calon Barisan Nasional 12,213, saudara. Calon PAS 11,572. Dan Parti Keadilan ada 8,000. 8,000 campur 12,000, 20,000, saudara. Itu di Sungai Tiang. Sungai Limau, Ustaz Muhammad Azam daripada PAS dia dapat 13,000. Majoriti dia 5,973. Ini saya rasa kubu PAS. Sebab dia dapat calon Muhammad Azam bin Abdul Samad 13,000. Calon Barisan Nasional cuma 7,000. Calon daripada PKR Zahran Datuk Abdullah 4,000. Kalau 4,000 campur 7,000 baru lebih kurang dari 11,000. Sedangkan calon daripada PAS dapat 13,000. Saya melaporkan, saudara, saya betul serang. Jangan orang kata saya berat sebelah, tidak. Ini saya menggambarkan keadaannya. Jadi kursi Sungai Limau tu memanglah kubu kuat kepada Parti PAS. Di Gua Cempedak, ini dulu bila kita calon daripada UMNO Barisan Nasional, kemudian dia lari meninggalkan UMNO, iaitu Datuk Wira Ku Abdul Rahman Ku Ismail. Dia menang mewakili Barisan Nasional, dapat 6,518 undi, mengalahkan Musodak binti Haji Ahmad, Parti Islam se-Malaysia 6,259. Majoritinya adalah 259. Tetapi Mat Safwan bin Sabari dari Parti Keadilan, dia dapat 5,600, saudara. Bagaimana mereka mengatakan bahawa kawasan di Gua Cempedak tu boleh dikalahkan? Gurun, Datuk Johari Abdul daripada Parti Keadilan 10,732, saudara. Sekarang speaker lah. Dia mengalahkan Datuk Boy Chin Ngan daripada BN 6,000. Kalau dicampur pula manager BN dengan ni, dia 6,500 dengan 10,700, di situ ada 17,000. Calon daripada PAS 5,000, saudara. Di Belantik, Ustaz Muhammad Isa Syafi'i dapat 9,600. Calon Barisan Nasional Muhammad Tajuddin Abdullah 7,000. Majoritinya 2,534. Kalau nak dicampurkan juga dengan calon daripada Parti Keadilan 2,376, agak sukar. Ini di Belantik. Belantik juga adalah saya lihat macam kubu PAS. Sebab dia dapat 9,600. Sedangkan calon daripada UMNO Barisan Nasional dan daripada Parti Keadilan cuma dapat lebih kurang 9,300. Bezanya lebih kurang dalam 200-300. Kalau dua corner fight lah, saudara. Di Jeneri, ini kawasan Menteri Besar. Saudara, jangan sembang, saudara. Ya, Mak Berhormat Datuk Muhammad Sanusi Mak Noh, dia cuma dapat 10,626. Majoritinya adalah 2,455, mengalahkan Mahazir bin Abdul Hamid dari Barisan Nasional. Saudara Mahazir Abdul Hamid dapat 8,171. Majoritinya 2,455. Tetapi calon daripada Perikatan Parti Keadilan, saudara, 4,146. Mak Nazri bin Abu Hassan dia dapat 4,146. Kalau campur dua itu ada 12,000, saudara. Sedangkan Datuk Sanusi cuma dapat 10,000. Itu yang dulu lah, saudara. Betul. Dulu dengan sekarang ni banyak perbezaannya. Tetapi saya rasa pengundi tak lari, saudara. Masing-masing ada kekal di kubu masing-masing. Di Bukit Selambau, Parti Keadilan 17,000, saudara. PAS dapat 11,000. Selambau itu calonnya adalah San Mugam Rengasami. Calon pada PAS Dr. Muhammad Ali Sulaiman. Dan calon Barisan Nasional Jaspal Singh dapat 9,449. 17,573 campur 9,000, di situ ada 16,000. Saudara, di Tanjung Dawai, Ustaz Hanafi Ghazali dia dapat 11,444 daripada PAS. Majoritinya 952. Meja Anwar daripada Parti Keadilan 10,492. Dan jangan lupa, Barisan Nasional juga dapat 10,421. Kombinasi dua nanti akan menjadikan 20,913. Itu di Tanjung Dawai, saudara.
Bagaimana dengan Pantai Merdeka? Ustaz Fazil Hashim daripada PAS dapat 14,000. Tetapi calon daripada Barisan Nasional Datuk Ali Yahya 9,500 dan Ustaz Rosli Yusof dari Parti Keadilan 7,000. Campur dua itu saja ada 16,000. Di Bakar Arang, Saman Ui, Parti Keadilan 18,000. Calon PAS 7,000. Dan dicampur dengan Barisan Nasional Ko Hang Weng 5,000. Dah 23,000. Di Sidam, Sidam Dr. Robert Ling Parti Keadilan 17,000 dengan majoritinya nak 10,680. Calon PAS itu Nur Hidayah Fu cuma dapat 6,480. Calon Barisan Nasional 5,951. Di situ saja ada lebih kurang dalam 22,000 saudara. Di Bayu, Cikgu Abdul Nasir daripada PAS dapat 14,000. Tapi majoritinya 924 saudara. Mengalahkan saudara Muhammad Noor Mat Amin dengan 13,415 saudara. Abdul Rahim Kecil dari Parti Rakyat PKR, Parti Keadilan Rakyat saudara 5,000. 18,000. Bagaimana dengan Kupang? Kupang PAS dapat 13,000. Ustaz Najmi majoriti 1,627. Calon Barisan Nasional 11,663. Cikgu Johari Parti Keadilan 4,000. Situ ada 15,000. Di Kuala Ketil, Meja Mansur daripada PAS 12,574. Majoritinya 1,581. Datuk Khairul daripada Barisan Nasional 10,993. Dan Parti Keadilan Muhammad Sofi Razak ada 4,900. Dua campur situ saja sudah ada 15,800. Di Merbau Pulas, Datuk Ustazah Siti Aisyah Ghazali dia dapat 9,892 daripada PAS. Majoritinya cuma 438 saudara. Calon Barisan Nasional Asmadi Abu Talib dapat 9,452. Dan Cikgu Razak Parti Keadilan 9,267. Campur dua saudara. Bungkus saudara. Ini saya cakap terus terang, saya bukan ini data yang ada depan saya. Di Lunas, Cikgu Azman Parti Keadilan 23,000 dengan majoritinya 13,813. PAS cuma dapat 10,091. Calon Barisan Nasional Turas Singgam 7,400. 23 campur 7,000, 30,000 saudara. Modal besar ni dekat Lunas. Di Kulim, Yong Ki Chuan Parti Keadilan 13,000. Calon daripada Barisan Nasional Chua Tiong Gi 9,000. 13 campur 9 ada 22,000. Calon daripada PAS Muhammad Khairi Saleh 9,000. Dan Bandar Baru saudara, Dr. Nur Sabarina Muhammad Noor Barisan Nasional 7,884. Parti Keadilan ini 205 saudara. Parti Keadilan 7,500. PAS tak bertanding di situ Bandar Baru. Ada PAS dapat 7,500. Kalau dua dicampur 7 campur 7 14,000. Ini gambaran yang saya dapat di Kedah saudara. Paling kubu kuat yang ada di Kedah untuk PAS saja hanya 2 kursi saya saudara. Sungai Limau dengan mana lagi saudara. Itu saja. Malahan kerusi kedudukan Menteri Besar pun boleh dihuyuk saudara. Itu yang dapatan saya mengikut apa yang ada dalam data-data pilihan. Pengundi tak lari saudara. Benar hari ini buat apa majlis, datang ratusan ribu pun pengundi dia quiet. Mereka duduk. Sebab kita tak boleh berdasarkan kepada keahlian parti. Jadi sympathizer, pengundi dan mereka pengikut. Itu gambarannya saudara. Malam besok saya akan cuba mengulas apa pula berlaku di Pulau Pinang. Untuk itu tenang-tenangkan fikiran dan terbaiknya segeralah berada di Tekas Semayang. Inilah waktu yang terbaik untuk kita berdoa malam ini saudara. Sebab warga kita yang berada di semua umat Islam termasuk warga kita yang kini mereka sudah pun berhimpun di Arafah. Himpunan di Arafah adalah waktu terbaik untuk kita mengangkat doa pada Allah SWT. Semoga mereka yang berada lebih kurang 3 juta tu di Arafah mendapat haji yang mabruk dan kita berdoa ini direstui Allah. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih saudara.